Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Hari ini kita nak bincang sikit tentang resistant starch atau istilah yang saya selalu gunakan dalam bahasa Melayu adalah kanji degil. Degil apa? Degil penghadaman atau resist digestion. So apa benda resistant starch ni? Resistant starch sebenarnya adalah satu bentuk satu bentuk keadaan di mana kanji kanji tidak boleh dihadamkan oleh enzim amylase di dalam usus kecil. Sepatutnya kita makan nasi, kanji dalam tu akan dihadam oleh pancreatic amylase ataupun enzim yang terhasil daripada pankreas kita, dan itu berlaku dalam usus kecil atau small intestine. Disebabkan tak berlaku penghadaman dalam usus kecil, dia akan terus dibawa ke usus besar dan akan dihadamkan atau difermented ataupun ditapaikan oleh kuman-kuman di dalam usus besar. Sebab tu dia bertindak sebagai prebiotik. Sebab tu resistance adalah salah satu cara kaedah kita mengamalkan prebiotik untuk menggalakkan kembang biak probiotik dalam makanan kita. Pada ni kajian ni. Kalau terakhir kau baca sini ada kajian, semua ada kajian, bukan tak ada kajian. So resistant starch ni apa jenis-jenis dia? Dia ada 4 jenis kalau ikut dia ada 4 jenis. Ni 4 jenis. Jenis satu yang ada dalam grain, memang ada dalam grain tu sendiri kan. Ada dalam biji-biji, ada dalam legumes. Legumes macam kata tanah kan. Dan dia resist digestion, dia tak boleh dihadamkan sebab dia terikat dengan fibrous cell dalam makanan tu lah. Dinding fibrous, dinding yang keras, jadi tak boleh dihadamkan. Itu memang secara natural ada dalam tu lah. Type 2 dia ada dalam makanan-makanan berkanji, termasuklah seperti kentang mentah, green banana ataupun pisang hijau. Tapi di Malaysia ni banyak pisang-pisang keras ni, macam pisang tanduk, pisang nangka, pisang nipah kan. Pisang nipah tu semua adalah pisang-pisang yang biasa dibuat goreng pisang. Sebab tu pisang-pisang ni dibuat goreng pisang sebab resistance dalam tu menyebabkan dia keras untuk dimakan. Yang jenis ketiga ialah bila kanji tu disejukkan. Disejukkan, dia akan membentuk lebih banyak resistance. Seperti macam tu nasi kita sejukkan. Tapi kalau nak jadikan lebih banyak resistance type 3 ni ialah kita masak nasi tu, kita letak minyak. Bila ada minyak dalam nasi tu, bila disejukkan, dia akan menambahkan lebih banyak lagi resistance starch. So type 3 ni lebih mudah untuk kita buat bila kita buat masak nasi dengan minyak, seperti kita buat nasi lemak, kita buat nasi goreng, kita buat nasi biryani kan, nasi ayam dan sebagainya, masak dengan minyak dan kita sejukkan. Ataupun kita buat nasi goreng, itu salah satu antara dia. Type 4 adalah type 4 ni adalah yang jenis yang human made atau sintetik, yang mana digunakan dalam makanan-makanan proses yang tak bagus untuk kesihatan lah. Okey, sebenarnya yang berlaku makanan ni ada resistant starch. Kalau resistant starch tu kanji yang ada dalam makanan tu adalah kanji yang biasa, dia boleh dihadamkan, dia akan dihadapkan dalam usus kecil. Tapi bila tak boleh dihadamkan usus kecil, dia akan terus pergi ke usus besar dan dia bertindak sebagai resistant starch, akan dihadamkan oleh kuman-kuman dalam usus besar, iaitu kuman baik, probiotics, akan menghasilkan tenaga untuk usus dan dia bertindak sebagai prebiotik, menghasilkan bahan dengan short chain fatty acid, iaitu butyrate secara khususnya, yang membekalkan tenaga terus kepada sel-sel dalam usus kita. So usus kita akan jadi lebih sihat dan banyak tenaga lah. So tak ada masalah sembelit, tak ada masalah kembung angin dan sebagainya, boleh memulihkan masalah-masalah seperti rintangan masalah resist, masalah leaky gut syndrome. Tu dia. Masalah usus ni ada kaitan dengan kekurangan serat dalam pemakanan. Dan ini ada cara-cara berdasarkan cara-cara kita nak dapatkan resistant starch. Salah satu caranya nasi yang sejuk tadi kan, bila kita sejukkan, kita buat nasi goreng. Sebab tu nasi goreng sebenarnya adalah antara cara kita dapat makan resistant starch. Sebab tu kanji dalam nasi yang disejukkan dipanggil keadaan tu dipanggil sebagai starch retrogradation. Ini resistant starch type 3. So sama juga berlaku kalau tepung beras. Tepung beras ialah ada kanji dalam dia sebab dia daripada beras. So bila kita goreng tepung beras, apa jadi? Maka benda yang sama berlaku, iaitu resistant starch type 3. Apa yang jadi ialah glycemic index dia akan turun. So contohnya makanan tu ialah pisang hijau, macam pisang tanduk, pisang nangka, pisang nipah tu, kita salutkan dengan tepung beras dan kita goreng. Namanya goreng pisang.
So siapa cakap goreng pisang glycemic index dia tinggi, sebab tu tak belajar habis, tu lah masalah dia kan. So kalau actually kita buat goreng pisang, dalam pisang tu dah ada type 2 resistant starch, disalut pula dengan tepung beras yang digoreng menghasilkan type 3 resistant starch. So maksudnya goreng pisang menggunakan resistant starch yang lebih banyak, dan itu glycemic index dia lebih rendah. So itulah yang sesuai makan diambil oleh orang ada masalah obesity, ada masalah diabetes. Itu konsep dia, bukan baca tepung beras tu glycemic index tinggi, oh tak elok. Kalau seseorang bercakap macam tu, tak kira apa title dia pun, nampak keilmuan dia sangat kurang. Itu yang nak kena faham. So kalau bercakap benda-benda yang nampak ni tak berapa berilmu, mana kurang membaca lah, kena banyak baca lagi. Dia kena boleh belajar, menuntut, pergi conference dan sebagainya, barulah boleh nampak sebenarnya kan. Kalau tak ada, boleh join kursus Professional Certificate in Nutrition Medicine yang saya adakan. Kita akan ajar dia dengan lebih mendalam, dengan lebih betul. Kalau kita tengok sini, antara sumber-sumber resistant starch yang ada seperti kekacang, brown rice, green banana. Yang paling tinggi nampak adalah green banana. Sebab tu pisang-pisang keras macam pisang tanduk tu sangat tinggi resistant starch. Sebab tu dia bagus. Dan dia perlu digoreng sebab tak ada orang boleh makan terus, keras. Sebab tu kita kita buat goreng pisang bukan pakai pisang emas. Kita buat goreng pisang guna green banana. Lentils juga tinggi, muesli, oats, potato, semua ada resistant starch yang boleh kita amalkan setiap hari untuk menjadi bekalan prebiotik atau serat yang kita boleh makan. The starch granules break up after being fried and form a continuous dense gel. Nampak? After being fried. Maksud dia, granules kanji tu akan berubah menjadi dense gel. Itu dia panggil starch gelatinization. Kalau dalam proses menggoreng yang ada kanji seperti tepung beras, dia akan berubah menjadi starch gelatinization. Dan ini akan membentuk starch lipid kompleks semasa proses menggoreng. Ini rujukan dia Yang et al. So ada kajian. Siapa kata tak ada kajian? Sebab kalau orang tak cakap tak ada kajian, maknanya pembacaan dia masih tidak cukup. Please learn more. You need to learn more. Kan? That's what. The rate of starch digestion decrease while the content of resistant starch increase after frying. Maksudnya apa? Maksudnya kadar starch digestion tu akan mula berkurang bila resistant starch tu makin banyak. So lagi banyak kita makan resistant starch, maka glycemic index akan turun. Itulah bukti. Ni kajian dia. So siapa cakap tak ada kajian? Kan? Banyak sebenarnya kajian tentang benda-benda ni. Kita kena faham kenapa saya katakan goreng pisang tu sihat. Berdasarkan kajian-kajian yang ada, konsep resistant starch itu semua menjelaskan kelebihan goreng pisang. Saya bukan cakap saja-saja, tapi setelah meruduk dan mengkaji. So pandangan seseorang yang belajar lebih lama nutrition medicine adalah lebih tepat sebab keilmuan. Sebab tu kalau nak menilai keilmuan seseorang, tengok dari segi paper qualification dia, tengok dari segi pengalaman dia, tengok dari segi pengiktirafan oleh universiti, tengok pengiktirafan oleh agensi kerajaan, dan juga berapa buku yang dia tulis. Bukan hanya sepandai cakap di media sosial, popular di media sosial menjadikan dia lebih pandai. Sebab tu kena tengok juga benda-benda yang saya sebutkan tadi. Okay? So apa kelebihan utama resistant starch? Yang pertama sekali, dia menurunkan glycemic index. So resistant starch sangat bagus untuk orang ada masalah diabetes. Yang kedua, dia menurunkan paras gula selepas makan. Dia panggil postprandial blood sugar. Kedua-dua ni penting untuk pesakit diabetes. So orang diabetes sepatutnya banyak makan makanan yang tinggi resistant starch seperti goreng pisang, makan nasi goreng, makan nasi lemak, makan nasi biryani dan sebagainya. Dan juga dia membantu mengurangkan keradangan sebab serat membantu mengurangkan keradangan dengan perkembangbiak probiotik yang cukup dalam usus. Di samping itu juga dia bertindak sebagai prebiotik. Sebab tu pengambilan resistant starch setiap hari sebenarnya sangat bagus untuk pesakit-pesakit kronik yang ada diabetes, obesity dan penyakit kardiovaskular. Itulah statement daripada kajian-kajian yang kita boleh lihat dalam jurnal-jurnal perubatan. So, pendapat yang saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian yang ada dalam jurnal perubatan. Kalau tak tahu, belajar. Saya buka kelas untuk belajar. Jangan memandai-mandai. Kan? Kerana kesihatan dengan ilmu yang betul. Nak mengajar, pastikan ilmu anda cukup. InsyaAllah. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Bye.